Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ani Husna binti Azman. Hari ini saya akan membentangkan iaitu pengenalan sumbangan kerajaan Bani Umayyah terhadap tamadun Islam. Okey, yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan kerajaan? Kerajaan ini adalah satu badan atau institusi yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi-fungsi pengurusan dan pentadbiran sesebuah negara. Manakala menurut Kamus Dewan edisi keempat, kerajaan adalah sebuah organisasi yang mempunyai kuasa pentadbiran dalam satu unit politik. Manakala menurut Harold Lasky, kerajaan ini adalah satu institusi yang terdapat dalam sebuah negara yang mengamalkan pemerintahan secara sah. Okey, saya teruskan kepada sejarah kerajaan Bani Umayyah. Sejarah kerajaan Bani Umayyah diberi sempena nama Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syam. Beliau merupakan penganut agama Islam. Ketika Muawiyah masih berumur 23 tahun, Nabi Muhammad telah melantik beliau menjadi pembantu penulis wahyu dan telah merekodkan sebanyak 163 hadis ketika hayatnya. Selepas itu, selepas Khalifah Ali bin Abu Talib meninggal dunia pada tahun 666 Sihi, Bani Umayyah telah mengubah konsep kerajaan, iaitu dengan melantik khalifah dengan menggunakan sistem syura atau lebih dikenali sebagai sistem warisan. Sistem warisan iaitu sistem pemerintahan monarki. Hal ini menyebabkan jawatan pemerintahan diwarisi secara turun-temurun yang telah menyebabkan liberalisasi menyebabkan ketegangan di antara puak-puak Arab. Okay, seterusnya adalah maksud tamadun. Tamadun dari segi Arab iaitu menggunakan Ibnu Khaldun ada dua, iaitu umran dengan hadarah. Umran adalah menerangkan sifat-sifat fizikal tamadun, manakala hadarah menyatakan kehidupan yang tetap. Seterusnya adalah tamadun dari segi Inggeris. Menurut Beck, tamadun ini adalah menggambarkan masyarakat yang bertamadun. Manakala menurut Azhar Haji Ma'ruf menyatakan tamadun ini adalah keadaan masyarakat yang mempunyai kehidupan yang tinggi. Akhir sekali, maksud tamadun Islam. Menurut Said Qutb menyatakan tamadun Islam ni adalah sebuah kerajaan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat dalam seluruh dimensi kehidupan. Tamadun Islam ni adalah kebudayaan yang berteraskan syariat Allah yang serta bercirikan moral-moral Islam. Seterusnya adalah Ahmad Fauzi Haji Murad, iaitu menyatakan tamadun Islam ni tidak terbatas hanya kepada kemajuan kebudayaan semata-mata, tapi tamadun Islam ni dia berjalan serentak dengan kerohanian. Hal ini menyebabkan mereka menyatakan bahawa tamadun Islam ni adalah al-din sebagai pembentukan tamadun manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wani Syairah binti Mia Azidin, bernombor matrik I20204730. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang sumbangan Bani Umayyah terhadap ketenteraan. Perkembangan pesat negara Islam dan pelbagai pembaharuan yang dilakukan pada zaman Khulafah Ar-Rashidin telah diteruskan oleh kerajaan Bani Umayyah yang berpusat di Syam. Kerajaan tersebut telah dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang pada masa itu sangat mengambil berat tentang pertahanan negara. Okey, beliau telah mengemas kini angkatan tenteranya dengan meniru corak gerakan Parsi. Okey, beliau telah membahagikan tentera kepada 5 kumpulan, iaitu Saifatul Jaish, Kolabul Jaish, Al-Muqaddimah, Al-Maimunah dan Al-Maisarah. Okey, Al-Muqaddimah merupakan pertahanan hadapan, Al-Maisarah merupakan pertahanan kiri, Al-Maimunah merupakan pertahanan kanan, Kolabul Jaish merupakan pertahanan tengah dan Saifatul Jaish
Jaish merupakan pertahanan belakang. Angkatan tentera Bani Umayyah merupakan angkatan tentera perang yang teratur dan dilengkapi dengan peralatan yang canggih dan moden. Okey, angkatan itu terdiri kepada 3 angkatan, iaitu angkatan berkuda, angkatan berjalan kaki dan angkatan berkenderaan. Okey, angkatan-angkatan ni dilatih berperang pada musim panas dan musim sejuk yang diusahakan sejak pemerintahan Khalifah Al-Muawiyah sebagai langkah menghadapi tentera Rom. Okay, usaha menguatkan pasukan tentera darat telah lama diusahakan oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sejak baginda menjadi gubernur negeri Syam 20 tahun yang lampau. Selepas itu, beliau mengambil berat tentang tentera laut yang pada masa itu cuma berjumlah 600 buah kapal perang sahaja. Okay. Khalifah Muawiyah mengetahui bahawa dengan jumlah 600 kapal tentera itu belum mencukupi untuk menentang musuh. Tetapi pada masa itu, beliau cuma fokus kepada tentera darat dan pada masa itu tempat bina kapal perang hanya ada di Mesir, iaitu di pelabuhan Iskandariah. Okey, sehinggalah menjelang tahun 48 Hijrah bersamaan dengan 668 Masihi, beliau setelah menjadi khalifah selama 7 tahun, Angkatan Tentera Laut Rom Timur telah menyerang negara Armenia yang merupakan sebuah jajahan taklukan Islam yang menyebabkan Khalifah Muawiyah mula tersedar betapa pentingnya pembinaan kekuatan laut perlu disegerakan. Okay. Maka sebab itu, baginda pun segera mencari tukang bina kapal dan para pakar dan terus membina kilang untuk membuat kapal di negeri Syam, iaitu di lautan Mediterranean. Okay. Dengan bilangan yang asalnya 600 buah kapal itu telah menjadi 1,700 buah kapal yang mempunyai kelengkapan dan peralatan tentera yang cukup lengkap. Okey, pada masa dulu, cara pemilihan tentera kerajaan Bani Umayyah adalah secara sukarela dan tiada sebarang paksaan untuk rakyat menjadi tentera. Maksudnya macam siapa yang nak jadi tentera, dia masuk je, tak ada paksaan pun dan tak ada kerahan untuk mereka. Tapi lepas tu, ia menjadi satu kerahan tenaga di mana semua orang Arab yang ada kriteria yang cukup, yang tak ada penyakit apa semua, perlu memasuki tentera. Okey. Pada zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, beliau telah mewajibkan rakyatnya menjadi tentera. Okey. Beliau juga telah menubuhkan jabatan khas yang dikenali sebagai Dewani Al-Jundi yang dipertanggungjawabkan untuk mentadbir dan mengurus hal ketenteraan. Tujuan angkatan ketenteraan itu ditubuhkan untuk mempertahankan negara daripada kuasa asing, untuk menyebarkan dakwah secara berleluasa dan memperluaskan kuasa bagi menjadi paling kuat di dunia. Okey, antara tokoh yang bagi hikmat cemerlang, yang pertama Muhammad bin Al-Qasim yang telah memberi hikmat cemerlang dengan membuka wilayah Sind di India. Okey. Yang kedua, Tariq bin Zaid yang merupakan seorang tokoh yang membuka Andalus di Sepanyol. Okey, yang ketiga, Qutaibah bin Muslim yang membuka negeri Mawar Anhar, manakala Musa bin Nasir pula membuka Afrika Utara. Okey. Yang akhir sekali merupakan Maslamah bin Abdul Malik yang merupakan tokoh yang berjaya memusnahkan kubu Rom. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika binti Abdullah, nombor matrik I 20204752.
Okey, seperti yang kalian semua sedia maklum bahawa kami telah memilih tentang tajuk sumbangan Bani Umayyah terhadap tamadun Islam. Okey, sekarang saya akan bentangkan tentang sumbangan Bani Umayyah ni dari sektor ekonomi terhadap tamadun Islam. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih jauh, suka untuk saya kongsikan tentang maksud ekonomi. Okey, apa itu maksud ekonomi? Ekonomi dalam bahasa Arab bermaksud iqtisad yang berasal daripada perkataan qasad yang bermaksud pertengahan ataupun bersederhana dalam sesuatu perkara. Okey, ini sesuai berdasarkan firman Allah dalam surah Luqman ayat 19 yang berbunyi, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Maka dekat sini Allah berfirman supaya kita untuk bersederhana dalam setiap sesuatu perkara. Okey, jelas ya. Yang kedua adalah maksud dari segi yang diartikan dalam Oxford Dictionary tahun 1985 dalam page 276. Ekonomi kat sini bermaksud keadaan untuk mengelakkan pembaziran wang, kekuatan ataupun sesuatu perkara yang bernilai. Maksudnya ekonomi ni bukan sesuatu perkara yang membuatkan kita pembaziran wang, tapi untuk mengelakkan kita daripada pembaziran wang dan menjadikan ekonomi kita lebih stabil. Yang ketiga, maksud ekonomi adalah pengawalan dan pengurusan wang, barang-barang dan sumber-sumber yang lain untuk sesuatu kelompok, masyarakat ataupun sesebuah rumah dan juga negara. Macam tu juga dalam tamadun Islam. Ekonomi ini perlu dijaga kerana ia akan membentukkan lagi negara yang maju dan berjaya. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada sumbangan yang diberikan oleh Bani Umayyah terhadap tamadun Islam. Okey, pertama, kita kena sedia maklum bahawa sistem pemerintahan Bani Umayyah pada zaman tamadun Islam ni dia berasaskan daripada ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila mereka mendapati alat takaran dan timbangan dalam urusan perniagaan ini telah dipalsukan ataupun banyak kecurangan, jadi mereka membuat peraturan baru supaya tak ada lagi isu tipu ataupun kecurangan dalam urusan perniagaan tersebut. Seterusnya, kita juga sedia maklum bahawa dalam kerajaan Bani Umayyah, semasa pemerintahan Bani Umayyah ni juga wujudnya wilayah-wilayah baru yang berkembang pesat dekat pada zaman tersebut. Jadi secara tak langsung dia telah menambahkan urusan pentadbiran negara. Okey, apabila urusan pentadbiran negara ni bertambah, jabatan-jabatan kerajaan telah disusun semula dan ditambah mengikut keperluan negara. Maka dari itu wujudlah Bait Al-Mal yang menjadi pusat pentadbiran dan telah dibina di beberapa wilayah yang sesuai. Okey, Bait Al-Mal ni dia menguruskan sumber ekonomi tamadun Islam pada zaman tersebut. Jadi, apa sumber utama ekonomi yang diperoleh pada zaman tersebut? Sumber utamanya adalah harta. Harta ni dia terbahagi kepada 3, iaitu harta khas, harta am dan harta percakaian. Okey. Saya akan pergi satu persatu. Harta khas ialah harta zakat yang telah ditetapkan bentuk kutipan dan penggunaannya oleh syarak sebagai asas bagi infrastruktur pembangunan. Sumber dan agihan zakat bukan ditentukan oleh manusia, tapi dia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu tidak boleh disamakan dengan cukai. Zakat ataupun harta khas ni tidak boleh disamakan dengan cukai kerana ianya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi kita sebagai umat Islam ni wajib untuk keluarkan zakat terhadap harta hasil pendapatan yang diperoleh mengikut kadar tertentu. Itu pun kalau ia telah memenuhi syarat dan keperluan yang telah ditetapkan. Hal ini kerana zakat merupakan rukun Islam yang keempat dalam rukun Islam. Jadi ia adalah sangat penting untuk umat Islam menunaikan zakat. Okey, zakat ni terbagi kepada 2, zakat fitrah dan juga zakat harta. Okey, apa itu zakat fitrah? Okey, zakat fitrah ni diwajibkan kepada semua umat Islam pada tiap-tiap akhir bulan Ramadan dengan tujuan untuk menyucikan diri daripada nafsu yang tercela dan memperkembangkan harta serta mententeramkan jiwa orang yang memberi zakat dan menggembirakan hati orang yang menerima zakat. Tempoh untuk keluarkan zakat ni adalah apabila sepanjang bulan Ramadan sehingga hari pertama Syawal sebelum menunaikan solat hari raya. Yang kedua adalah zakat harta. Okey, zakat harta bermaksud zakat
tersebut mestilah menjadi hak milik kekal, bukan milik sementara. Harta yang diwajibkan untuk kenakan zakat ialah terdiri daripada harta tanaman, emas, perak, perniagaan, pendapatan gaji serta wang simpanan. Jadi sesiapa yang ada wang simpanan, dia wajib untuk keluarkan zakat apabila telah capai kepada tahap-tahap yang syarat-syarat yang tertentu. Contoh macam kita perempuan selalu simpan emas. Jadi apabila ia cukup syarat, kita perlu untuk keluarkan zakat. Seterusnya adalah harta am. Apa yang dimaksudkan dengan harta am ni adalah harta kerajaan. Harta am ni terbahagi kepada dua, fa'i dan juga ghanimah. Fa'i ni bermaksud harta perolehan kerajaan Islam yang didapati daripada negara musuh dengan jalan damai. Manakala ghanimah ni pula didapati daripada harta yang didapati daripada kerajaan musuh tapi dengan keadaan peperangan. Dua-dua harta ni dibagi kepada harta ta'alih dan harta alih. Contoh harta ta'alih ni adalah tanah, bangunan. Kalau harta alih ni pula seperti macam peperangan, alat-alat peperangan, binatang, ternakan, harta perniagaan dan orang-orang tawanan perang. Seterusnya adalah harta percukaian. Harta percukaian ini terbahagi kepada tiga. Yang pertama adalah kharaj ataupun cukai tanah dikenakan kepada orang pemilik tanah. Yang kedua adalah jizyah, iaitu cukai perlindungan dikenakan kepada orang kafir zimmi yang meminta perlindungan dengan negara Islam. Contohnya maksudnya macam ni. Kita dah perang di orang punya tempat and then kita dah menang. Lepas tu apabila kita menang, secara tak langsung kita orang umat Islam yang akan jadi pentadbir dekat situ. Tapi diorang bersetuju kalau umat Islam yang mentadbir diorang, tapi diorang tak nak keluar daripada agama diorang. Jadi diorang minta perlindungan dan diorang dikenakan untuk membayar cukai. Yang ketiga adalah al-usyur, iaitu cukai perdagangan dikenakan kepada orang-orang yang mengeksport ataupun mengimport barang ke dalam dan keluar Malaysia. Kalau orang Islam pergi ke luar negara, dikenakan cukai sebanyak 10%. Macam tu juga orang bukan Islam yang import ke dalam tamadun tersebut akan dikenakan cukai sebanyak 10%. Sumbangan ekonomi ini juga berasalkan daripada sektor pertanian dan perdagangan. Contohnya membina saliran air, membina jalan raya untuk memudahkan urusan pergerakan. Yang ketiga, membina pelabuhan untuk memudahkan perdagangan. Perdagangan umat Islam lebih meluas, orang daripada luar untuk membuat perdagangan, untuk menghantar barang perdagangan juga ada pelabuhan. Jadi secara tak langsung dia telah meningkat lagi ekonomi tamadun waktu ketika itu. Yang ketiga adalah membina kapal perang khas untuk tujuan keselamatan dan memantau persekitaran daripada diserang oleh lanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashraf Zahiri, nama matrik I20204768. Hari ini saya akan membincangkan tentang sumbangan kerajaan Bani Umayyah dalam bidang pendidikan. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan kerajaan Bani Umayyah ini. Kerajaan Bani Umayyah telah diasaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey. Hari ini saya akan bincangkan tentang sumbangan kerajaan Bani Umayyah terhadap dalam bidang pendidikan. Antara sumbangan kerajaan Bani Umayyah dalam bidang pendidikan ialah peranan besar yang dimainkan oleh pemimpin atau khalifah yang sangat mengambil berat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mereka daripada zaman yang lain. Mereka ni dikira pemimpin dan merangkap sebagai tokoh ulama yang alim dalam bidang Al-Quran, tafsir, hadis dan nahu yang menjadi tumpuan utama pendidikan pada ketika itu. Kedua-dua khalifah tersebut telah menggalakkan kepada semua rakyatnya dalam menterjemahkan hasil karya atau penulisan buku ilmiah dari bahasa asing ke bahasa Arab. Selain itu, peranan Kota Basrah yang menjadi tempat tumpuan orang ramai dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kota tersebut menjadi masyhur dan terkenal sebagai pusat penyebaran ilmu seperti bahasa Arab yang merupakan bahasa perantara dan menjadi bahasa rasmi kerajaan. Aktiviti kegiatan penulisan, pembukuan dan pembinaan perpustakaan telah berjaya mewujudkan suatu sistem disiplin ilmu yang dikenali sebagai Al-Tadwin. Selanjutnya, peluasan negeri-negeri atau taklukan di bawah kerajaan Bani Umayyah telah melahirkan ramai cendekiawan Islam atau ilmu Islam seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu An-Nasai, Ibnu Khaldun, At-Tabari,
Imam Az-Zahabi, Ibnu An-Nafis dan lain-lain lagi. Bahasa Arab adalah bahasa rasmi dan pengantar bagi kerajaan Bani Umayyah. Perkembangan ilmu tidak terhad dalam bidang agama semata-mata, malah pelbagai bidang ilmu seperti geografi, sejarah, astronomi, matematik dan sebagainya telah mula tersebar luas ke seantero dunia. Akhir sekali, kerajaan Bani Umayyah telah melahirkan ramai ulama yang pakar dalam bidang Al-Quran, hadis dan perundangan Islam, seperti Imam Abu Hanifah yang merupakan pengasas bagi mazhab Abu Hanifah di kota Kufah, dan Imam Malik bin Anas merupakan pengasas bagi mazhab Imam Malik bin Anas di Madinah. Khalil bin Ahmad mahir dalam bidang bahasa Arab, serta Abu Al-Aswad Ad-Dauli. Selain itu, golongan sastrawan mendapat tempat di istana, antaranya Al-Farzdak, Jarir Amru bin Abi Rabah dan Jamil Azri. Peranan masjid dan istana menjadi pusat pendidikan yang penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Syahda binti Rafi. Saya menyambung slide seterusnya, iaitu faktor kejayaan Bani Umayyah. Okey, faktor kejayaan ni ada 4. Yang pertama, hubungan baik antara kerajaan dan rakyat. Pada zaman ni, Khalifah Muawiyah sangat akrab dan sangat prihatin terhadap rakyat-rakyat dia. Rakyat-rakyatnya. Sebagai contoh, Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan ni sentiasa memerhati dan sangat prihatin, mengambil berat terhadap kehidupan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda. Beliau sentiasa memberi sumbangan dan bantuan dari segi kewangan, kerana mereka sangat kesempitan dari segi kewangan selepas kematian selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, kerana mereka tidak boleh berkahwin selepas kewafatan Rasulullah SAW, dan mereka menjadi janda sepanjang hayat. Jadi Khalifah Muawiyah sangat prihatin dan sangat mengambil berat terhadap isteri-isteri Nabi. Selain itu juga, Khalifah Muawiyah sangat mengambil berat terhadap rakyat-rakyat yang lain juga, seperti dalam kesempitan kehutangan dan kesihatan dan sebagainya. Okey, yang seterusnya, dari segi, yang kedua iaitu kekuatan dalam ketenteraan. Okey, pada zaman Bani Umayyah ini, kekuatan ketenteraan mereka menjadi kuat kerana mereka sangat bersemangat dan sangat berdisiplin dan bersemangat jihad dalam mempertahankan agama dan negara. Kemudahan selain itu juga, Khalifah Muawiyah ni menyediakan kelengkapan perang seperti kapal perang, yang pada awalnya kapal perang hanya ada 600 sahaja, dan Khalifah Muawiyah mengambil tindakan yang sangat pantas dan mengambil upah yang orang yang pakar dalam membina kapal perang menjadi 1,700 kapal perang. Jadi dari situ ketenteraan mereka sangat kuat. Okey, yang ketiga adalah kebijaksanaan menjadi khalifah. Okey, pada zaman Bani Umayyah ini, beliau macam apa yang kita tahu, Khalifah Muawiyah ini adalah seorang yang sangat jenius dan sangat bijak. Jadi beliau menubuhkan satu pasukan perisik untuk mengintip kekuatan tentera di negara-negara musuh. Jadi idea perisik ini, kita sampai zaman moden ini kita mengguna pakai perisik ini untuk melihat kemajuan daripada negara-negara lain, untuk kita mengubah dan menambah baik dalam sesebuah negara tersebut. Okey, yang seterusnya, yang terakhir, iaitu sektor ekonomi yang sangat stabil. Pada zaman ini, sektor ekonomi Bani Umayyah menjadi stabil kerana banyak kemudahan dari segi kewangan kepada rakyat bagi mengurangkan golongan fakir miskin. Sebagai contoh, dalam pengurusan Baitul Mal yang sangat cekap dan amanah dan sangat
tersusun. Jadi hasil kewangan mereka menjadi lebih maju. Dari segi sektor pertanian dan perdagangan, kerajaan telah membina saliran air bagi memajukan kawasan pertanian serta membina jalan dan pelabuhan yang telah dibangunkan bagi memajukan lagi dari segi sektor pertanian dan perdagangan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syakila Farhana binti Muhammad Nasir yang bernombor matrik I20204936. Tajuk yang saya nak bincangkan pada hari ini ialah faktor kejatuhan Bani Umayyah. Kita telah banyak mempelajari tentang zaman kegemilangan umat Islam sejak turunnya wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kebenaran kepada umat Rasulullah. Dahulunya, empayar Islam telah tersebar luas ketika pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab dan semasa zaman pemerintahan kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Seterusnya, Bani Umayyah merupakan kerajaan yang tertubuh selepas kematian Saidina Ali ibnu Abi Talib pada 661 Masihi. Dan sumpah ikrar atau bai'ah yang telah diangkat oleh Hasan ibnu Ali terhadap Muawiyah ibnu Abu Sufyan merupakan khalifah pertama bagi kerajaan Bani Umayyah. Nama kerajaan ini diambil bersempena dengan nama keturunan Bani Umayyah, iaitu Umayyah ibnu Abdul Syams ibnu Abdul Manaf. Namun, kerajaan ini juga mengalami krisis serta berakhir disebabkan kekangan yang berlaku dalam kerajaan Bani Umayyah. Setelah Islam dijulang tinggi oleh penduduk seluruh dunia, umat Islam juga menghadapi zaman kejatuhan dan empayar Islam berakhir ketika di hujung pemerintahan Bani Abbasiyah dan Turki Utsmaniyah. Setelah berlakunya kejatuhan Islam, berlaku pula zaman kebangkitan Eropah, terutamanya dalam penyebaran agama Kristian. Antara faktor yang menjadi puncak kepada kejatuhan Bani Umayyah adalah disebabkan sistem pentadbiran yang lompong. Pelantikan putera mahkota secara turun-temurun sebagai pemegang jawatan Khalifah Bani Umayyah telah menimbulkan pelbagai masalah dan krisis dalam kerajaan Bani Umayyah. Krisis yang berlaku dalam keluarga Umayyah adalah dalam perebutan kuasa yang menyebabkan goyahnya institusi keluarga dan kejatuhannya yang berlaku kira-kira dalam 3 dekad. Masalah perebutan kuasa dilihat dengan jelas semasa pemerintahan Khalifah Sulaiman dan Khalifah Hisham. Hasrat mereka yang ingin menjadikan keturunan mereka sebagai pemegang jawatan Khalifah Sulaiman, Khalifah yang seterusnya menyebabkan masalah dalam keluarga Umayyah. Contohnya, Khalifah Sulaiman yang bercadang untuk menukar wasiat ayahnya dan melantik anaknya sendiri bagi menggantikan beliau, dan Khalifah Hisham bercadang mengeluarkan Al-Walid daripada senarai memegang jawatan Khalifah dan ingin melantik anaknya sebagai putera mahkota yang seterusnya. Walaupun Khalifah sebelumnya telah melantik 2 nama sebagai Khalifah seterusnya. Usaha mereka dalam menjadikan anak mereka sebagai Khalifah, siri pembalasan dendam telah dilakukan oleh keluarga Khalifah dan menyebabkan goyahnya institusi keluarga Umayyah dan secara tidak langsung menyumbang kepada kejatuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Hilila binti Kamaluddin. Nombor matrik I20204732. Jadi saya akan sambung sedikit lagi tentang faktor kejatuhan Bani Umayyah. Selain daripada sistem pentadbiran yang lompang, faktor kejatuhan Bani Umayyah juga adalah disebabkan oleh sikap hidup bermewah-mewahan dalam lingkungan keluarga khalifah. Apa yang kita dapat lihat di sini adalah hedonisme. Hedonisme ni adalah pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup. Sikap hidup dalam keadaan bermewah-mewahan ini adalah dalam lingkungan keluarga seseorang khalifah. Sehingga kan mereka yang memegang kekhalifahan yang seterusnya
tidak mampu untuk memikul beban kenegaraan itu. Sebagai contohnya kat sini, Khalifah Walid bin Yazid bin Abdul Malik ni jauh berbeza dengan ayah dia. Beliau ni disebut sebagai khalifah yang suka berfoya-foya, seperti minum minuman yang keras, hidup bersama hamba-hamba sahaya perempuan dan bergelimang dengan dosa dan maksiat. Dan kejatuhan kerajaan Bani Umayyah antaranya adalah munculnya parti-parti pembangkang yang merasa tidak puas hati terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Antaranya ialah kaum Syiah dan Khawarij. So Syiah merupakan salah satu parti yang banyak memberikan kerajaan Umayyah ni cabaran. Dan Syiah juga merupakan penyokong keluarga Ali bin Abi Talib. Dan mereka menganggap sesiapa sahaja yang memegang jawatan khalifah dan bukan berasal daripada keluarga Ali itu adalah perampas kuasa. Pemberontakan ni berpunca daripada kematian Hussein bin Ali bin Abi Talib. Seterusnya Khawarij. Khawarij pula dikenali sebagai kumpulan yang telah berpecah daripada tentera Khalifah Ali. Okey, pada asalnya kelompok Khawarij ni dia memandang Ali dan pasukannya berada di pihak yang benar sebab Ali merupakan khalifah yang sah dan telah dibai'ah mengikut majoriti umat Islam. Sementara itu Muawiyah ni berada di pihak yang salah kerana memberontak khalifah yang sah. Tetapi kerana keduanya bersepakat dalam peristiwa tahkim, mereka pun keluar daripada barisan dan menyalahkan Khalifah Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan semua pihak yang terlibat dalam gencatan senjata tersebut. Khawarij juga telah menolak konsep Syiah yang berkaitan dengan perlantikan khalifah dan menganggap sesiapa yang layak sahaja boleh dilantik sebagai khalifah. Punca Khawarij menentang Umayyah ni adalah kerana sistem perlantikan khalifah yang berdasarkan dengan sistem warisan. Contohnya seperti Khalifah Walid ni dibai'ah menjadi seorang khalifah setelah ayahnya iaitu Abdul Malik meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Saharani binti Syarina Sution. Nombor metrik saya I202047723. Saya akan jelaskan kesimpulan atau penutup tentang Bani Umayyah ni. Okey. Kesimpulan bertolak dari pembahasan tentang sumbangan Bani Umayyah terhadap tamadun Islam dapat disimpulkan sebagai berikut yang dekat dalam slide itu ada 4. Okey. Yang pertama, Bani Umayyah merupakan penguasa Islam yang telah merubah sistem pemerintahan yang mulanya demokratis menjadi monarki atau sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Dekat situ dijelaskan kerajaan Bani Umayyah ni tidak diperoleh melalui pemilihan atau suara yang terbanyak sebagaimana dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Iaitu sebagai contoh iaitu Khulafaur Rasyidin. Okay, meskipun Bani Umayyah tetap menggunakan istilah khalifah, namun mereka memberikan interpretasi tersendiri untuk mengagungkan jabatannya. Mereka menyebut sebagai khalifah Allah. Dalam pengertian khalifah Allah tu maksud dia penguasa yang diangkat oleh Allah. Okey, yang kedua, dekat situ dapat simpulkan kehidupan bertamadun, terutama tamadun Islam, amat memerlukan pemimpin yang bertoleransi, bekerjasama, adil dan amanah dalam menguruskan semua perkara dalam semua bidang. Okay, yang ketiga, pemimpin-pemimpin mempunyai masyarakat yang bersatu padu, bekerjasama, mengekalkan semangat patriotisme. Sekiranya dalam suatu tamadun tu tak mempunyai pemimpin dan masyarakat yang saling bertoleransi, dia boleh menyebabkan keruntuhan tamadun. Kiranya kat situ dia boleh menyebabkan tamadun tu jadi mundur, jadi tak maju, jadi memang dia jadi kejatuhan ekonomi lah yang tamadun itu. Lagi satu, kalau pemimpin dengan masyarakat tu tak saling bertoleransi, dia pun boleh sebabkan tamadun berpecah belah, mengalami kepulauan antara kaum dan sebagainya. Okay, yang keempat, kita dapat disimpulkan kat sini, kita sebagai rakyat yang berguna perlulah mengikut atau mengidolakan kaum Bani Umayyah yang sempurna dalam pentadbiran politik.
mahupun kepimpinan untuk memperoleh masyarakat yang bersatu padu, atau erti kata lainnya mempunyai negara yang harmoni. Kiranya dekat situ dijelaskan, dia suruh kita contohilah kaum Bani Umayyah tu yang sempurna dalam pentadbiran politik. Kiranya kalau kita mencontohi kaum Bani Umayyah tu, ekonomi tu tak runtuh lah. Tak runtuh, dia jadi maju, dia jadi aman damai. Jadi pada masa Daulah Bani Umayyah, banyak kemajuan yang telah dicapai. Di antaranya perluasan wilayah, kemajuan pada bidang pemerintahan, bidang politik kenegaraan, bidang kemiliteran, bidang ekonomi, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Serta juga bidang pengembangan bahasa Arab. Okey, masih banyak lagi lah kemajuan-kemajuan lainnya yang tak disebutkan dalam makalah ini. Okey, 18 selain melahirkan peradaban, pada kekhalifan Bani Umayyah juga melahirkan perkembangan pemikiran-pemikiran yang melingkup beberapa bidang, di antaranya bidang ekonomi Islam, bidang hukum Islam dan bidang pendidikan. Okey, kat sini saya nak ringkaskan lagi, dia nak cerita yang tamadun Islam ni aman damai. Kalau tak adanya rakyat dengan masyarakat tu bertoleransi, bekerjasama, semangat patriotisme, tamadun dia tu akan jadi berpecah belah, jadi runtuh, jadi tak maju. Macam tu. Okey, itu sajalah daripada saya, penutup atau kesimpulan daripada Bani Umayyah. Terima kasih.